Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sambungan dari pelajaran Bina'ul Jumlah Fi'liyah, yang mana pada slide ataupun video yang lepas kita ada belajar ataupun ta'aruf ataupun mengambil tahu perkara asas berkenaan al-fi'lu, yang mana fi'lu ini terbagi kepada 3 bahagian seperti mana awak boleh rujuk di muka surat 40 modul masing-masing. Okey, al-fi'lu ni terbahagi pada 3, iaitu al-madhi, al-mudhari' dan juga al-amr. Okey, kita sambung. Okey, kita teruskan. Yang ni kita dah masuk. Baik, kita sambung bagaimana kita nak membina ataupun bina'ul jumlatil fi'liyah. Kita nak tahu macam mana kita nak membentuk, kita nak bina jumlah fi'liyah. Seperti yang Ustaz beritahu sebelum ni, jumlah fi'liyah perlu dibina bermula, perlu dimulakan dengan perkataan ataupun kalimah fi'l. Kalimah fi'lun perlu dimulakan dengan kalimatul fi'l. Al-qa'idatu, al-qa'idah, kaedah dia macam mana? Okey, mari kita tengok. Okey, al-fi'lu. Baik, al-fi'lu kita ada kat sini. Al-fi'lu, untuk bina jumlah fi'liyah ni dia terdiri daripada al-fi'lu. Dia dimulakan dengan perkataan fi'il, diikuti dengan al-fa'ilu. Beza al-fi'lu dengan al-fa'ilu. Okey, yang ni sebut al-fi'lu, yang ini pula al-fa'ilu, yang ni pula maf'ulun bihi, dan terhasillah satu jumlah, al-jumlah, terhasillah ayat yang penuh. Okey, yang mana untuk bina jumlah fi'liyah dia mestilah terdiri daripada 3 kriteria ini ataupun 3 perkara ini perlu ada. Dia perlu ada al-fi'lu, iaitu kata kerja. Dia perlu ada al-fa'ilu, yang mana selepas al-fi'lu, kata kerja, ia diikuti dengan al-fa'ilu, pembuat. Okey, orang yang buat perbuatan tersebut, dan maf'ulun bihi, apa yang dia kerjakan tu. Okey, dia buat, ini perbuatan dia, ini orang yang buat, ini apa yang dikerjakan, situasi dia. Okey, maf'ulun bihi, apa yang dia buat, situasi. Okey, kita tengok contoh yang ada. Baik, al-fi'lu yang diberikan kataba. Ustaz rasa semua dah tahu kot apa maksud kataba. Telah, okey, ada maksud telah menulis. Okey, al-fa'ilu zaidun Muhammad. Ustaz bagi kataan Muhammad. Okey, kataba untuk fi'il, untuk fa'il pembuat dia Muhammad. Situasi dia apa? Ar-risalah. Dia tulis apa? Dia tulis risalah. Risalah apa? Risalah tu maksud dia surat. Okey, jadi apabila kita nak gabungkan kataba dengan Muhammad dengan ar-risalatu menjadi satu jumlah yang lengkap, al-jumlatu al-mufidatu. Okey, sebut al-jumlatu al-mufidatu, jumlah mufidah, iaitu ayat yang lengkap. Ini jadinya kataba Muhammadun ar-risalata. Belakang ni dia akan tukar. Maf'ulun bih ni daripada ar-risalatu dia akan jadi ar-risalata. Itu adalah kaedah dia. Baik, sama macam dalam bahasa Inggeris lah. Okay, kalau awak sebut kataba menulis, tulis apa? Write. Okay, writes dalam bahasa Inggeris kita sebut writes. Kalau kita nak cakap kita sedang menulis, dia akan jadi apa? Is writing. Okay, she is writing. Writing apa? Tengoklah, is writing apa? Dia akan tukar. Sama juga dalam bahasa Arab, daripada ar-risalatu jadi ar-risalata. So kalau nak samakan dengan bahasa Inggeris, ibarat seperti write kepada writing. Tapi nak bagi faham, dia tak sama. Dari segi konsep tu tak sama. Cuma nak bagi tahu kenapa dia berubah. Okey. So maksud dia apa? Telah menulis Muhammad akan itu surat. Maksudnya apa? Muhammad telah menulis surat. Okey. Untuk membina ayat fi'liyah ataupun jumlah fi'liyah, al-fi'lu ataupun kata kerja akan sentiasa berada di hadapan ayat. Tak boleh kataba duduk tengah, Muhammad duduk depan, tak boleh. Okey, boleh tapi dia tidak tepat. Okey, dia tidak tepat. Yang tepatnya adalah fi'il perlu berada di depan. Jelas Fa'il berada di tengah.
Maf'ulun bih berada di belakang. Al-fa'il perlu berada akan berada selepas fi'il. Okey. Ini fi'il, ini fa'il. Okey. Dan ianya diikuti dengan maf'ulun bihi, perkara yang dibuat ataupun situasi ataupun keadaan apa yang dikerjakan tu. Okey. Maksud penuh jumlah di atas. Muhammad telah menulis sepucuk surat. Baik. Struktur pembinaan jumlah fi'liyah adalah songsang seperti susunan di atas. Apabila kita terjemah pada bahasa Melayu, dia bunyi macam terbalik, tunggal langgang sikit. Okay, telah menulis Muhammad akan surat. Kalau kita belajar kitab-kitab lama kan, adapun ia disebut demikian begitu. Maksudnya kenapa terjemahan kitab lama dulu jadi macam tu, disebabkan bahasa Arab tu sendiri. Okay. Orang Melayu dulu, ulama-ulama dulu, dia terjemahkan bahasa Arab tu kepada bahasa Melayu directly. Dia tak terjemah kepada bahasa yang mudah faham, bahasa surat. Tak, dia terjemahkan satu persatu. Okay, that's why dia jadi macam ni, telah menulis Muhammad akan surat. Asalnya apa dia? Muhammad telah kalau ikutkan asal terjemahan dia apa? Muhammad telah menulis sepucuk surat. Itu kalau kita terjemahkan kepada bahasa surat ataupun bahasa rasmi. Baik. Bina'ul jumlah fi'liyah. Ini kita nak bina fi'il madhi pula. Fi'il madhi apa? Perkara yang lepas. Ayat fi'il madhi. Ayat menggunakan kata kerja yang past tense. Madhi. Okey. Contoh banyak. Kataba Muhammadun ar-risalata. Hasilnya kataba Muhammadun ar-risalata. Nama, maksud dia apa? Nama, cari. Okey. Muhaimin, nama orang. Muhaiminun ala sariri. Ala maksud dia apa? Di atas. As-sarir, katil. Okey. Nama, tidur. Muhaimin ala sarir, di atas katil. Akala, makan. Amirun, nama orang, Amir. At-tuffahu, apple. Orang Kelantan panggil buah topoh. Orang Kelantan panggil buah topoh. Buah topoh ni datangnya daripada bahasa Arab. At-tuffah. Okey. Akala Amirun at-tuffaha. Baik. Okey, apa lagi? Kita sambung lagi. Tabakhat. Okey. Tabakhat hilang pula dah. Okey. Tabakhat at-tabikhatu, memasak. Khat. Ini Ustaz kena terangkan dalam video akan datang kenapa jadi macam tu. Okey. Tak apa, kita akan sambung lagi pelajaran kita pada video yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.